Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan wahai orang-orang yang mengaku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, takutlah kamu sekalian kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya, dan jangan mati melainkan matilah engkau dengan menjadi muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tengah hari ini nak masuk setengah bulan dah kita berada pada Ramadan. Ibalik dah sampai ke tengah daripada Ramadan. Maknanya lagi setengah Ramadan habis. Jom kita muhasabah sikit. Jom kita muhasabah, kita kaji lah. Pertama, jom kaji diri kita. Yang kedua, kita kaji tentang amal-amalan kita ini. Diri kita maknanya kita kaji apakah kita ini betul-betul jadi hamba Allah ketika beribadat pada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita kaji tentang amal-amalan yang kita buat ni. Adakah amalan ini hanya sekadar adat ataupun amal kita ini betul-betul ibadat? Apa beza adat dengan ibadat? Maka jawab dia, adat itu dibuat tanpa pengetahuan ilmu. Sedangkan ibadat itu jadi ibadat bila kita buat dia dengan ilmu yakin. Kita puasa ni pasal kita puasa, tuan-tuan, kerana Allah suruh, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat dia jadi apa? Maka siapa yang melakukan solat puasa ini antaranya ialah kekal teguh imannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita buat ni dia boleh memberikan kita tempat yang baik dalam agama Allah Taala, yakni iman, golongan beriman. Nabi sebutlah hadis, antaranya Nabi kata, ural Islam wa qawaidud dinu thalath. Kuatnya kamu dengan Islam, ini mana petua Nabi bagi nak bagi kuat dengan Islam, nak bagi kita kemah dengan Islam. Ya, kita tak mau longgak-longgak je. Sendi kekuatan kita dengan Islam, kemah kita dengan Islam bila kita pegang tiga benda. Bila kita pegang tiga benda, Nabi kata salasun, tiga perkara yang menyebabkan kamu kemah dengan Islam ni, hingga kamu naik menjadi orang yang beriman pada Allah. Yang pertama apa dia? Kamu jaga syahadat kamu itu. Dua syahadat kamu jaga. Nak kemah Islam yang pertama, nak naik tahap beriman, yang kita cari ini sebab kita nak tengok kita siapa. Saya sebut tadi tuan, kita tengok jom siapa kita
kita ni siapa dia, iman ke, Islam ke, beriman ke, bertakwa ke, ihsan ke, ikhlas ke kita ni dalam buat ibadat. Kita nak tahu kita siapa. Maka jom pertama kenal diri. Kenal diri maksudnya aku ni siapa, duduk tang mana. Jadi kita Islam lama dah. Ni saya kupas dulu kan. Islam lama dah. Lah kita nak kena genjak, kita nak penat, kita naik ke tangga yang kedua, beriman. Baik, nak perkemah Islam dengan naik ke tangga iman, antara caranya Nabi kata 3 benda hang kena jaga. 3 benda hang nak perkemah betul-betul. Pertama, perkemaskan syahadat. Perkemaskan syahadah kamu itu. Berapa syahadat? Berapa syahadat? 2. Yakni menyaksikan dengan hati bahawa Allah itu Tuhan. Syahadah tu menyaksikan. Saksi bukan saksi mata, saksi hati. Hati rasa Allah Tuhan. Sebab mata tak nampak, hati nampak. Nampak apa? Nampak Allah ni. Macam nampak Allah? Kebesaran dia. Tengok matahari, nampak kebesaran Allah. Maka maknanya syahadat itu ada kunci tauhid. Maka jaga syahadat, jaga tauhid. Baik, syahadat pertama mengaku kebesaran Allah Ta'ala, saksikan kehebatan Allah. Yang kedua, saksikan Muhammad itu pesuruh Allah dan penuh kehebatan dan kemuliaan pada mukjizat-mukjizat kemuliaan Nabi SAW. Mengaku yang tu. Mengaku dengan apa tuan? Bukan mengaku dengan mulut saja, mengaku dengan perasaan itu. Maka ulama kata syahadat pertama kau rasakan Allah tu agung. Syahadat kedua kau kena rasakan Muhammad itu terbaik daripada semua makhluk. Kau contohnya kan kena rasa gitu. Bila bersyahadat kena rasa gitu. Allah engkau agung, disebut Muhammad ni nabi yang paling hebat, nabi yang paling dahsyat, nabi yang paling terbaik daripada semua makhluk. Paling kurang lagi itulah kan. Baik, bila jaga Islam, jaga iman, jaga syahadat ni, kemah Islam kita. Baik, patah balik tauhid. Nak kemahkan syahadat itu dengan apa? Nak bagi nampak kebesaran Allah, nak bagi nampak kehebatan Muhammad ni dengan apa? Jawabnya dengan ilmu. Mengaji. Barulah syahadat kita kemah. Barulah syahadat kita ni kejam, tak longgang. Maka tak ada ilmu, syahadat longgang. Ada ilmu, mengaji, perkemaskan syahadat. Tuan-tuan, berpandang sekalian, ni kita duduk mengaji ni sebenarnya bukan duduk saja catit bukan apa. Kita sedang berusaha untuk memperkemaskan syahadat kita sendiri. Pasal apa nak kemas syahadat? Supaya mati boleh mengucap. Saya tuan-tuan, nak mati mengucap tak? Siapa tak mau? Yang Islam mesti nak mati mengucap. Kan? Macam mana kita jahat lu pun nak mati mengucap. Macam mana dosa kita pun nak mati mengucap. Tuan-tuan, hebat tak Ketua Penyamun? Mati mengucap. Tahu tak? Tak faham? Piramli gambar 40 hari apa 40 penyamun, merompak orang, mati mengucap tuan-tuan. Pasal dia jenis mengajinya orang, penyamun mengaji. Sebab tu dia mengucap. Dia berkata pula, aku mati dalam iman. Piramli mati dalam iman tuan-tuan. Pasal apa? Rajin mengaji. Dan nak merompak dia pun dia mengaji. Maka orang mengaji akan dapat kehebatan. Saya syarah bab ni juga tuan-tuan. Dia di Masjid Bayan Baru pun sama juga. Hadis Nabi terang, Nabi kata, siapa yang datang maut menjemput dia mati maknanya dalam keadaan menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala, maka dia akan dibawa hidup bersama Nabi di syurga dengan syurga yang sama. Ni hebat orang mati mengaji ni. Baik. Maka menjaga syahadat pertama dengan ilmu. Yang kedua, salat al-maktubah.
jaga salat yang difardu oleh Allah. Maktubah mana? Salat yang difardukan, 5 salat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 5. Siapa sembahyang 5 waktu ni kekallah ia dalam Islam. Satu waktu tak sembahyang, dia tak jadi Islam. Lepas tu kalau kata contohnya kita tertinggal satu, tak mangkit sekalian, qadha balik. Untuk cukupkan balik Islam itu agar kita kekal menjadi orang Islam pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Islam yang kita ada ni kekal dia dengan 5 salat 5 waktu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sembahyang satu ada. Satu sembahyang tak sembahyang, anggap yang pasal kafir sebab tak cukup perkataan Islam itu. Maka Islam kita pun sembahyang. Kan nak pergi sembahyang. Maka ulama kata, siapa jaga 17 rakaat 5 waktu tu solat dia, maka dia jadi Islam. Beriman tak lagi. Baru Islam baru. Siapa buat 17 rakaat 5 waktu 5 sembahyang ni, Islam. Beriman tak lagi. Beriman nak naik kat mana? Dia kena pergi mengaji sama. Tapi apa lagi nak buat? Nak tak naik tangga iman bab solat? Kata ulama, siapa nak naik tangga iman dalam bab solat, dia kena jaga 17 solat sunat. Imbang balik sama dengan 17 yang fardu. 17 yang sunat, 17 yang fardu. 17 fardu ni mana? Lohong, subuh 2, lohong 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Campur semua 17. Maka ulama kata, kalau kamu nak balance diri kau menjadi mukmin, kau kena jaga lagi 17 solat sunat rawatib atau solat sunat. Jaga. Kalau gitu kena tengok solat apa kata. Cukup tak kita 17 rakaat solat sunat? Kalau tak cukup, tak jadi beriman. Cukup, dikira beriman. Maka apa kita buat? Nabi kata, siapa jaga 12 solat sunat, 12 rakaat solat sunat, yang maknanya solat sunat rawatib lah, solat qabliyah ba'diyah ni 12 rakaat. 12 rakaat dan campur lagi 3 rakaat. Dan campur lagi 5 rakaat, tuan-tuan, maka jadilah 17. Jaga rawatib muakkad yang ada ini qabliyah ba'diyah. Cari lagi 5 rakaat salat duha, tahajud, witir, cukup 5. 12 campur 2 tahajud, contohnya campur 2 duha contohnya. Lepas tu maintain solat witir setiap malam. Cukup 17. Siapa jaga 17 ni, maka kekallah ia, naiklah ke tahap yang orang yang beriman pada segi salat. Iman ni banyak cabang, tuan. Mengaji iman, jaga solat iman, jaga solat sunat iman, baca Quran iman, zikir iman. Jadi yang keduanya ialah orang yang beriman itu dapat iman bila jaga akan solat, solat fardu dan solat sunat. Okey. Kemudian yang ketiga, jaga iman, naik tahap iman yang ketiga ikut hadis Nabi. Nabi kata, jaga puasa, sauma Ramadan. Maka puasa kita ini sebenarnya, puan, dia nak naik iman. Puasa kita ni, puasa Ramadan ni ialah puasa yang nak kemaskan iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa jaga puasa, maka dia akan dikira menjaga iman. Tentu peliharalah iman dia dengan Allah Taala. Bila dia menjaga puasa yang sebulan ini, kan? Dan kita faham juga, tuan, ni fasa ni kita sedang berada fasa kedua ni. Apa yang ada pada fasa kedua ni, tuan, apa yang ada package istimewa pada bulan Ramadan di bahagian kedua ni ada apa? Nabi abang 10 pertengahan ni ada keampunan Allah. Maknanya Allah duk kira nak ampun dosa kita je. Jangan tambah dosa, hilangkan dosa. Sebab fasa pertengahan ni fasa yang kita buat apa pun Allah ampun dosa. Kita zikir, Allah ampun dosa. Kita salat sunat, ampun dosa. Mengaji, ampun dosa. Baca Quran, ampun dosa. Buat apa pun
fasa ni Allah ampun dosa. Tuan-tuan, tak maukah Allah ampun dosa kita? Takkan tak mau kot. Offer daripada Allah. Allah nak clearkan dosa kita ini. Maka jom puasa yang kita buat ni dengan elok-elok dan mengharapkan sesuatu daripada Allah, maka Allah ampun dosa. Hadis Nabi kata man shama Ramadan. Ada hadis kata man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa, ataupun yang keduanya, barang siapa yang mendirikan solat malam dengan iman pada Allah dan mengira-ngira sesuatu, maka Allah ampun dosanya yang terdahulu. Ampun dosa. Tuan-tuan, saya suruh khutbah kemarin kat kampung. Tajuk khutbah semain bab ni lah. Kita berdosa. Allah nak ampun dosa, tak mau. Peluang Allah bagi, tak mau. Maka dia nak Allah cabut nyawa dia pada dosa. Bila mati berdosa, Allah na'udzubillah min zalik. Dosa ni ibarat ulama kata dosa ni ibarat kekotoran yang melekat pada diri engkau. Kotor. Kan baju kita bersih kotor, kita kena basuh. Kita takkan pakai baju kotor. Pakaian kita kotor, nak bersih. Contoh nak main masjid, kita takkan pakai baju kotor. Kan? Maka pakaian sebenar kita ialah hati ini. Sebab Allah kata apa? Allah sebut juga, Nabi pun sebut, walibasuhum at-taqwa. Pakaian kamu sebenarnya ialah hati kamu takut pada Allah. Maka kita pakai dengan pakaian taqwa, hati takut pada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang sekalian, kita faham balik, maknanya Allah nak ampun dosa kita. Kita nak mati, nak buat dosa, tak mau. Kotor, tak mau. Dan Allah buat Ramadan ni sebenarnya nak basuh dosa kita, nak bersihkan kesilapan kita. Nabi bagi satu doa pada Aisyah, doa yang Imam baca malam-malam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ampun dosa kami Allah, wa an walidina, ampun dosa mak ayah kami, wa jami'il muslimina wal muslimat, dan juga semua muslim muslimat. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat kasih sayangmu ya Allah, ampun dosa kami semua. Diulang doa tu dalam bulan Ramadan khasnya kerana mencari keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Mai buka puasa pula minta Allah ampun, makan suak pula minta Allah ampun, duduk dalam masjid pula istighfar minta Allah ampun, semua Allah ampun. Tak tahu katakan kita tak mau Allah ampun dosa kita. Kita banyak dosa. Jom renung apa dosa kita, tuan. Dosa kita banyak dengan Allah. Dosa tinggi sembahyang kita pernah buat. Dosa puasa tak cukup kita pernah buat. Dosa lawan mak ayah lama-lama. Kata kutuk guru ulama-ulama pernah juga buat. Tak masuk mengaji pernah juga kita buat. Tak baca Quran walaupun sunat, sunat yang terbaik tak baca. Kita sibuk dengan benda-benda lain. Lupa Allah, dosa. Banyak dosa kita. Baik, nak korek kupas buat dosa banyak. Maka Allah buka Ramadan ni, Allah hidup kita Ramadan ni sebab Allah nak ampun dosa kita, supaya nanti mati kita bersih. Bersih kan? Saya sebut dalam kuliah-kuliah yang lain, bila kita mati, orang yang mandikan mayat itu hanya basuh peluang. Si tukang mandi mayat hanya basuh jasad kita keluar. Dia basuh, dia gosok semua, kan? Dengan apa yang ada, dia basuh semua keluar. Habis apa mulut-mulut kita, gigi kita semua dia basuh, tangan-tangan jari semua dia basuh habis. Semua dia basuh. Mana dia basuh hanya bahagian zahir. Tuan-tuan sekalian, dosa zahir pergi ke mana? Dosa mata pergi ke mana? Dosa mulut pergi ke mana? Dosa telinga pergi ke mana? Dosa tangan pergi ke mana? Dosa akal pergi ke mana? Dosa kaki mana? Semua dosa-dosa tu
berhimpun di hati. Semua dosa tu berhimpun di hati. Maka kalau bersih kat luar saja, hati tak basuh, hati tak cuci, maka bernajis hati itu. Kotaklah hati itu atas firman Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka ada penyakit, Allah tambah lagi penyakit itu. Maknanya hati itu dah teruk dah, Allah tambah lagi. Teruk hati itu dengan dosa-dosa yang dia buat. Allah tak buat jadi orang yang Allah ampun dosa, Allah buat bagi dia berdosa lagi. Bulan Ramadan, Nabi kata apa dalam hadis, wailun liman adraka Ramadan walam yughfar lahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, wail, celaka dengan neraka. Wailun, celaka dah dan nerakalah orang itu. Siapa? Liman adraka Ramadan, siapa yang bertemu Ramadan walam yughfar lahu, habis Ramadan Allah tak ampun dosa dia. Celaka dia, neraka dia, azab menanti dia kerana dapat Ramadan tak dapat keampunan. Celaka. Benda ni yang kita dengar orang, dan Nabi naik membar, Jibril habaqkan Nabi benda ni. Nabi kata amin. Yang ni orang yang dapat Ramadan tak ampun dosa, celaka. Jadi peluang Allah ampun dosa. Jadi fokus kita di tengah Ramadan ni tuan, di tengah Ramadan ni kita nak minta Allah ampun dosa kita ini. Banyak tuan, bukan sikit dosa kita. Apa tanda dosa banyak? Apa tanda kita berdosa dengan Allah? Yakni tanda dosa kita dengan Allah, antara kata ulama ialah kamu tak boleh duduk lama dalam rumah Allah. Kamu tak duduk lama. You cannot stay longer at dalam masjid ini. Tak boleh duduk lama. Kerja nak bangkit kerja duk fikir nampak pintu kat mana aku nak keluar tak duduk lama. Baca Quran tak boleh, nak zikir tak boleh. Dia mesat balik. Rumah Allah tak jadi favorite dengan dia. Dia tak senang hati. Dia tak seronok dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tak seronok dengan rumah Allah bermakna ada masalah dengan hatimu. Hati tak seronok dengan Allah. Kita nak bagi gitu, nak bagi hati seronok dengan Allah Ta'ala. Nak main masjid awal, balik lewat sikit. Kita nak buat amal ibadat di rumah Allah. Sebagai tahu ni tempat untuk kita ingat Allah. Balik rumah tak boleh. Rumah kita, rumah Allah, rumah Allah. Baik tuan-tuan dan sekalian. Jadi tanda-tanda orang ni berdosa berat dengan Allah ialah payah duduk lama dalam masjid. Dia berasa hangat. Nabi kata dalam hadis, Nabi kata beza mukmin dengan munafik yang nak pergi kafir ni ialah masjid. Macam mana masjid? Nabi kata apabila orang munafik duduk dalam masjid, dia rasa panas. Tak duduk lama. Dia rasa macam duduk, Nabi kata dia, orang munafik dengan masjid, dia rasa duduk dalam masjid macam duduk atas bara api. Panas tangan, panas kaki, panas punggung, panas kepala, panas badan habis. Mana tak senang nak isyarat berata, tak senang duduk dalam masjid. Tak seronok dia kerja nak keluar. Supermarket, pusat beli belah 3 jam. No problem. Masjid 10 minit hangat. Maka itu tanda engkau itu munafik, engkau itu banyak dosa. Nabi kata apa? Bila mana orang munafik duduk dalam masjid, dia rasa macam duduk atas bara api. Tetapi jika mukmin yang sebenar dapat duduk dengan masjid seperti ikan berenang dalam air. Seronok dia, berenang sana, berenang sini, ikan dalam air kan, dia hidup. Dia dapat keseronokan, dapat kehidupan.
Dia seronok apa? Dapat masjid dia seronok, nak baca Quran, seronok sembahyang pula, nak zikir pula. Dia tak rasa nak keluar cepat-cepat, nak rasa duduk lagi. Dia kata, baru sejam nak duduk lagi, 2 jam. Dalam masjid, dia rasa masjid tu tempat yang menenangkan hati dia. Kerana dia telah mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hati ni kita nak, tuan. Hati yang bersih lagu ni lah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita baca balik, kita baca balik Ramadan, kita dah sampai ke tengah. Jom fokus pada mencari keredaan pertama, yang keduanya cari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jom banyak-banyak. Dalam masa mengaji, nak mangkit lagi, kalau saya baca doa kan, tuan-tuan baca doa sendiri kan, jangan lupa, ya Allah ampun dosa aku. Perhabis pun dosa aku, jangan tinggal sikit pun. Mana tahu esok dosa mati. Kan? Kita nak bersih daripada dosa yang melekat di hati. Kita tak mau dosa ni. Dosa ni bagi berat hati kita. Nak sedekah berat, nak baca Quran berat. Tuan-tuan, baca Quran berat mulut ke berat hati? Okay. Baca Quran tak boleh baca bukan berat mulut, hati berat nak baca. Nak main masjid, nak jalan kaki mai, ulang alik 5 waktu. Bukan berat kaki, berat hati. Nak zikir 1000, selawat 1000. Bukan masalah mulut, hati. Maka soalnya, soal hati. Problem dia, hati engkau itu ada penyakit. Tak sedap. Ibarat dia, tuan, ibarat kata ulama, bila hang sakit, makan apa pun tak sedap, betul tak? Bila sakit makan apa pun tak sedap. Bila hati sakit, ibarat apa pun tak sedap. Gitu. Dia punya apa? Dia punya cerita dia. Bila kita sakit, demam, mulut pahit, wah tak sedap. Orang mai dia cekang situ. Tak memang makan pun. Tak lalu. Tengok ini tak lalu, tengok. Seperti mana kita bila sakit jiwa kita, tengok orang main masjid tak lalu, tengok orang baca Quran tak teringin, tengok orang zikir tak seronok. Allah. Tengok orang mengaji rasa apa depa ni? Tak ada aja apa ngangap, buat aja lain. Dia kata gitu. Kerana hati dia telah penuh dengan penyakit. Sampai tak boleh rasa dah kelezatan dan kesedapan. Tuan-tuan dan sekalian, saya tafsir macam ni. Manih ni sama tak? Ceritanya tu, manih ni, yang kata manis ni, sama ke tak sama manih ni? Tuan jawab apa? Manis tak sama kan? Contohnya, sama tak manis pelam dengan manis tebu? Sama tak? Tak sama. Sama tak manis kita kata pisang dengan betik? Tak sama. Manis tak? Manis. Nak abang pun tak tahu. Hang nak tahu je lah, hang rasa sendiri. Hang makan sendiri. Begitu ibadat, tuan-tuan. Begitu ibadat. Solat ada manisnya. Manis solat tak sama manis baca Quran. Manis baca Quran tak sama dengan manisnya zikir. Manis zikir, manis baca Quran tak sama dengan manis mengaji. Ceritanya, tuan, duk mengaji lama-lama ni, takkan tak rasa manis mengaji ni. Dia tunggu malam ni ada kuliah siapa, nak pergi nak main. Abang ada kuliah, tak kira siapa nak wajah, aku nak pergi mengaji. Teringin nak mengaji. Tanda manisnya iman, manisnya hati dengan ilmu. Duk cari, tanya mana ada kuliah tak? Ada. Tak kira kuliah siapa, ada kuliah je aku nak main lah. Sebab dia telah merasa manisnya ilmu itu. Abang kata ada sembahyang tarawih malam 20 rakaat, dia nak main pasal nak sembahyang sunat tarawih sebab dapat rasakan 20 rakaat itu manis. Tak manis apa? 8 dah. Hal lagi bagi aku manis 2 ya. Balik apa? Balik sambung di rumah. Sambung apa? Tuan-tuan. Sambung apa? Aku 4 dah. 4 dah. Buat 8 lah. Aku sambung balik. Lalu dia dah sambung. Dia abang sambung ya, kau ingat kamu sembahyang, sambung tidur, sambung makan, sambung mengeroh, sambung mari, sambung tengok TV, sambung sampai tengah malam. Allah nak ampun dosa tak mau. Salah siapa? Salah sendiri.
Salah sendiri. Maka inilah dia kata tadi, hati. Proses hidup kita ni yang paling penting, jom belajar bersih hati, jom belajar jaga hati. Kalau tidak, amalmu sia-sia. Pahala puasa sia-sia, pahala sembahyang sia-sia, pasal hati yang tak baik. Sebab Allah abang, aku duk tengok hati. Kita pun faham rukun sembahyang, rukun apa semua rukun-rukun mula dengan niat. Niat tu hati. Hati rosak, Jahannam ibadat. Baik tuan-tuan dan puan, saya syarah lagi nanti insya-Allah di masa depan. Kita tengok ayat hari ini, tuan-tuan ada Quran di tangan saya tahu. Kan hari ini saya nak terus sambung pada ayat 13. Ayat di 13. Ayat 12 cerita apa tuan? Cerita pengingkaran janji orang-orang Yahudi Kristian kepada Allah. Khasnya orang Yahudi. Ayat ni khasnya orang Yahudi. Ayat 12 kita sedang mencari maksud pada ayat 12 dan 13 pada surah Al-Maidah muka surat 109. Ayat 12 13 sebelah kanan, setengah muka. Dua ayat ni panjang. Saya tak boleh baca 13 saja, kena baca 12 sebab connection dia, alaqah dia dengan ayat 12. Di ayat 12 apa tuan-tuan, kita cerita baru ni, Allah kata kat Bani Israel. Tuan-tuan, Allah cerita dalam Quran ni bukan cerita ni i'tibar, panduan hidup kita sekalian. Supaya jangan jadi Bani Israel. Jangan jadi golongan yang Allah murka. Ini kehidupan kita. Ini keutamaan kita. Sebab kalau tak dapat panduan ni, kita merapu. Hidup kita merapu. Tambah-tambah hari ni, tambah-tambah hari ni. Ayat Allah kata, وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Orang Yahudi ni sama sekali dia takkan redha hampa. Yahudi Nasrani ni, Kristian dengan orang Yahudi ni, depa tak redha ke Islam ni kat kita ni. Tak redha sehingga depa nak buat bagi kita ikut agama depa. Sebab depa tak redha kita dengan Islam, depa redha kita ikut agama depa. Dia buat. Ni yang kita kena lari, kita nak belajar lari daripada perangai orang-orang Yahudi Kristian. Apa perangai dia? Ni contoh dia. Perangai dia apa dia? Depa telah ambil perjanjian dengan Allah. Berjanji dengan Allah Ta'ala nak taat setia dengan pemimpin, taat setia dengan nabi-nabi. Dia berjanji dengan Allah nak ambil rasul-rasul Allah tu sebagai ikutan, nak jaga elok rasul-rasul ni, janji nak jaga Islam ini, kan? Maka Islam ini sebenarnya agama dia panggil agama samawi, agama yang mai daripada langit, agama mai daripada Allah. Tiga: Yahudi, Kristian, Islam. Tapi Yahudi Kristian ni kita baca nanti, depa ni salah ni sebab depa merapu, depa ubah balik hak betul kepada hak tak betul. Depa yuharrifuna, ayat ni, ayat di permulaan pada ayat apa tuan-tuan? Baris ketiga pada bawah, yuharrifunal kalima am mawadhi'ihi. Perangai depa ni tuan-tuan, yang dia jahat depa ni sebab depa ubah. Allah kata lagu lain, depa habaq lagu lain. Allah suruh lagu lain, mereka kata lagu lain. Dia ubah, ikut suka hati daripada ubah. Maka ketulinan Yahudi, ketulinan agama Taurat ni dah hilang sebab tak tulen dah. Maka depa asal betul Musa bawa ajaran tu, depa ubah. Maka bila ubah tak betul dah. Nabi Isa juga bawa Injil yang sebenar, geng dia ubah juga. Jadi tak benar lah geng tu. Tapi yang Allah ni, Quran ni, tak ada siapa boleh ubah sebab Allah jaga. Kita tak ubah Quran, kan? Siapa ubah Quran, maka dia jadi seperti mana orang kafir yang terdahulu. Baik, Allah cerita Quran untuk kita ambil panduan, jangan jadi orang dulu. Yani jangan jadi orang Yahudi dan Nasrani. Kita panduan untuk kita berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, faham Quran, amalkan Quran, jalankan hidup dengan Quran ni, dia ada soalan dia di kubur. Kita yakin bahawa antara soalan kubur itu ialah wama imamuka, apa panduan hidup kamu? Apa hang jalan hati hidup di dunia ni, hang pakai apa?
Nak abang Quran. Kalau berjalan dengan Quran boleh ya. Jalan hidup kita dengan panduan Quran. Yang Allah larang kita tak tinggal, yang Allah suruh buat kita buat. Jalan dengan panduan Quran, kita boleh jawab. Dalam kubur, bila tanya siapa imam panduan hidup engkau, kita nak jawab Al-Quranu imami. Quranlah panduan aku. Jom kita berjalan dengan Quran atas hidup ini. Sebab itu kita mengaji Quran tafsir, sebab kita nak tahu apa larangan Allah dan apa suruhan Allah, sebab kita nak berjalan mudah pada redha Allah Subhanahu wa taala. Ini kita punya pengajian. Baik. Jadi Allah ceritakan bahawa orang Yahudi ni depa janji dengan Allah. Apa janji depa? Pertama, janji depa apa dia? Nak ikut Nabi. Yakni mereka diutuskan oleh Allah 12 pemimpin. Maknanya pemimpin itulah rasul-rasul. Kemudian depa juga disuruh mendirikan solat. Orang Yahudi dulu ni, orang Bani Israel dulu disuruh solat dengan cara mereka sendiri. Lagi disuruh apa lagi depa ni? Menunaikan zakat. Lagi beriman kepada rasul-rasul. Kemudian lagi membantu dan kamu beri kepada Allah pinjaman yang baik, yakni infak. Ini janji kita dengan Allah. Nak ikut rasul, nak solat, nak zakat, nak beriman dengan nabi-nabi, nak infak, nak zakat, itu janji dengan Allah. Rupanya tuan, infak ni janji dengan Allah. Sebab tengok balik, qardan hasanah tu maknanya infak. Kita memberi pinjaman pada Allah. Qard, mana pinjam. Kita pinjam pada Allah Ta'ala. Bukan mana Allah miskin tak, kita pinjam bermakna kita memberikan hak Allah balik kat dia. Apa dia hak Allah? Allah beri duit ringgit kita. Allah beri kekayaan kat kita. Allah beri kesenangan dengan kemewahan kat kita. Ni semua bukan hak kita, hak Allah. Sebab Allah kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rezeki hampa tu aku bagi. Bukan hak kita. Kalau tu jangan declare kata aku bekerja, aku mengaji pandai, aku kerja besar. Jangan kufur. Sedangkan kerja besar apa semua kita ada kita ni semua pemberian Allah Taala jua. Sedang kau tu. Tak lapik dengan Tuhan, kafir. Lapik dengan Allah, selamat. Ini panduan daripada Quran. Maka depa apa? Depa disuruh apa? Orang Yahudi. Allah suruh jaga, ikut nabi-nabi, suruh salat, suruh beriman, suruh zakat, suruh infak. Depa dulu. Sama dengan kita hari ni pun, sama dengan kita hari ni. Tapi jadi apa depa tuan? Dan Allah kata lagi, siapa buat benda-benda semua, aku hapuskan dosa-dosa mereka. Mana berapa? Hak 5 tadi dah. Solat, zakat, ikut Nabi, infak. Buat yang tu. Hak yang Allah suruh. Maknanya apa balasan dia? Siapa solat, siapa infak, Allah ampun dosa. Janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi depa langgar janji tu, depa langgar janji tu. Padahal Allah kata siapa buat yang tu, siapa ikut yang apa aku suruh buat ni, aku janjikan dengan syurga. Itu habis ayat 12. Baik, ayat 13. Ayat 13 sekarang tuan. Ayat dia berbunyi fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah. Kan Allah kata bila depa langgar janji ni, maknanya Bani Israel langgar janji. Sama kita, siapa langgar janji ni jadi benda sama. Kita sama dengan kaum Yahudi janji dengan Allah dulu. Sama, apa dah? Nak sembahyang, nak puasa, nak zakat, nak infak, janji dengan Allah. Sama dengan orang Yahudi dulu yang berjanji dengan Allah. Kita pun sama hari ini. Sama kita pada perjanjian. Tapi apa buat? Apa buat tuan? Orang Yahudi buat apa? Depa fabima naqdihim mitsaqahum, mereka langgar janji itu. Ingat nak? Siapa langgar janji Allah Taala jadi apa? Dalam ayat ni, la'annahum, Allah laknat mereka itu. Siapa langgar janji dengan Allah, laknat. Apa dia laknat tuan? Laknat ni mana tak ada rahmat dalam kehidupan. Siapa kena laknat, maknanya Allah tak sayang dah. Kerana lawan laknat itu ialah rahmat. Rahmat lawan laknat, laknat lawan rahmat. Kan? Maka siapa dapat rahmat, jauh daripada laknat.
Siapa dapat laknat, tak dapat rahmat. Siapa mula-mula dapat laknat, tuan-tuan? Siapakah makhluk yang mula-mula dapat laknat? Iblis. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku lindung denganmu ya Allah daripada iblis yang direjam. Rejam ni mana apa? Rejam ni kata ulama, direjam ia, dibaling ia, dilontar ia dengan kata-kata laknat engkau, laknat engkau, laknat engkau wahai iblis. Itu makna rajim. Karena ikut tafsir itu makna rajim. Rajim ni rejam. Maksudnya rejam dilontarkan. Kita lontar ke iblis, hang ni laknat, hang ni laknat, hang ni laknat. Mana kita bila kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mana kita melaknat akan iblis itu. Dengan laknat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknat ni apa dia? Laknat ni mana tak ada rahmat Allah. Allah tak sayanglah. Sebab mereka buat benda yang Allah murka. Tuan-tuan, kita tak mau hidup laknat. Baik. Dalam hadis Nabi lain Nabi kata, tinggal sembahyang kena laknat. Tinggal mengaji juga kena laknat. Tinggal zakat kena laknat. Mana tinggal benda-benda hak fardu-fardu besar ni, Allah laknat mereka itu. Apa laknat? Laknat maknanya Allah tak mau dah mereka itu berada pada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang dapat laknat, takkan Allah sayang sama sekali dah. Hiduplah dia dengan laknat sampai mati. Allah tak sayang. Bila Allah tak sayang, mati nanti susah. Nak mati susah. Nak masa hidup susah. Nak mati susah. Mati dan kesusahan. Dimandikan dengan kesakitan, diusung ke kubur dengan kepayahan, masuk kubur dengan kesempitan, azab sampai bila-bila, bila laknat. Sebab itu hari ini tuan-tuan, kita nak usaha nak bagi berkurang laknat. Kalau kita ada laknat, buang. Kita minta Allah ampun dosa pelan-pelan. Minta Allah hapuskan dosa sikit-sikit. Jadi fungsi ibadat kita ni tuan, fungsi ibadat ni antara fungsi utama ialah nak minta Allah ampun tuan. Allah cucikan dosa-dosa kita sekalian. Di mana dosa itu? Hati. Nak tahu kita dosa tak dosa? Rindu tak dengan masjid? Rindu tak dengan mengaji? Rindu tak dengan Quran? Rindu tak dengan zikir? Rindu tak? Kalau rindu, jiwamu bersih. Jiwa hang elok. Hati hang cantik. Tapi kalau tak ada rindu masjid pun tak rindu, kuliah pun tak rindu, Quran tengok pun meluat. Zikir tengok orang zikir marah. Tengok orang tasbih benci. Ni semua ni benda-benda yang dikira sebagai menyebabkan orang ni mendapat laknat Allah Ta'ala. Muslimin Allah yang Allah sekalian, maka orang-orang yang melanggar janji Allah, Allah kata Bani Israil dapat laknat. Agak-agak kita ni tuan, kita hari ni kalau langgar janji dapat laknat nak? Allah habaq siapa yang janji dapat laknat? Agak-agak kita hari ni siapa laknat tuan-tuan? Dapat. Sebahagian laknat dapat. Pasal apa sebahagian? Orang dulu dapat sepenuh, orang hari ni dapat separuh. Sebab apa? Sebab Nabi dah berdoa, ya Allah, jangan kau laknatkan umat aku dengan laknat yang teruk. Kalau mereka teruk macam mana pun, jangan laknat mereka. Allah terima doa tu. Allah marah juga, tapi marah separuh saja. Sebab Nabi SAW tu seorang yang makhluk yang Allah cinta. Sebab itu seorang tuan, bila Nabi selamatkan kita dari pelaknat, jom katakan Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat balikkan Nabi. Sebab terima kasih kepada Rasulullah SAW sebab dah selamatkan kita dari pelaknat. Baik. Apa lagi tuan-tuan? Daripada pelaknat sebab apa? Baik. Bila mereka langgar janji, tengok, siapa langgar janji akan dapat 2-3 benda ni. Apa dia? Tengok. Siapa langgar janji Allah Ta'ala, pertama, Allah laknat. Itu. Yang kedua, siapa langgar janji Allah Ta'ala, yang ni, waj'alna qulubahum qasiyah. Siapa langgar janji dengan Allah Ta'ala, Allah akan buat hatinya kerah. Kerah hati, ketegang. Habaq apa nasihat tak pakai, sebab hati kerah, hati mati. Hati mati kan? Tu tak sedap. Mayang tak sedap, tak khusyuk. Quran tak rindu. Kan? Sejadah tak seronok nak pijak.
Masjid tak seronok nak pergi, Quran tak seronok nak baca, ngaji tak seronok nak mengaji, semua tak seronok belaka. Hala-hala ibadat semua tawak mengpaid, hala maksiat cukup syok. Inilah orang yang dikira hatinya telah kerah. Hati kerah. Kata guru kita dalam kitab Hikam, At-Talas Skandari rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda hati mati ini apa dia? Hati kerah. Min alamati mautil qalbi, tanda-tanda hatimu telah mati kerah. Apa dia? Adamul huzni ala ma fataka min mufaqat. Matan Hikam. Tanda-tanda hatimu mati ialah hang tak menyesal kalau tertinggal kefarduan, tinggal sembahyang jemaah tak menyesal, tinggal ngaji tak gaduh, tinggal puasa pun tak puasa tu pun, tinggal sembahyang rasa relax tak ada apa, tinggal ibadat tak rasa apa, tu tanda hati mati, hati kerah. Maka mai kaedah tasawuf, kaedah akhlak apa dia? Jinakkan, lembutkan hatimu balik. Dengan apa nak lembut hati? Tuan-tuan, dengan apa lembut hati? Antara cara lembut hati ialah zikir. Apa zikir, apa lembut hati tuan-tuan? Pertama sekali saya terang tuan. Pertama sekali nak bagi lembut hati, perbanyakkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak itu. Mula-mula sekali yang ni istighfar banyak-banyak. Tuan-tuan, bila kata lagu tuan-tuan bak istighfar ni, nak bagi hati lembut ni, istighfar kita tuan-tuan sehari berapa boleh pergi? Habaq mai, habaq saya lah, habaq diri sendiri lah. Istighfar kita boleh pergi berapa? Berapa hak paling tinggi? Tapi habaq sana lah. Ada nak istighfar tuan-tuan sampai 1000? Angguk tak berani, golek pun tak berani. Apa buat leceh? Aku nguk. Buat leceh dengan orang ramai. Untung aku tak zikir. Maksudnya 1000 zikir boleh pergi tak? Nak jawab tak berani, pasal tak pernah pergi yang tu. 1000 pun sampai, tapi kena himpun 5 hari baru sampai 1000. Sedih 1000 tu, sejam 1000 tu, setengah jam 1000 tak boleh lagi. Tak pernah buat Ustaz. Kan? Nak kata sejam 1000 duk zikir subhanallah apa ni, astaghfirullah, 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 tak lagi kata. Mana habis masa dengan benda lain, tak istighfar pada Allah. Kalau tak istighfar, ulang balik, siapa yang tak apa nak kuat istighfarnya, maka jawabnya hatinya akan kerah. Bila hati kerah, jangan tanya kami, jangan tanya ustaz-ustaz, nak khusyuk macam mana ustaz? Semayang nak khusyuk lagu mana ustaz? Nak khusyuk ni cara lagu mana ustaz? Jangan tanya. Kalau hang jarang-jarang istighfar, kerana khusyuk takkan sampai pada diri orang yang tak banyak istighfar. Tak sampai. Banyak mana tuan? Banyak mana? Sila perbanyakkan dia. Di bulan Ramadan nak perbanyakkan. Kalau luar bulan Ramadan 100, bulan Ramadan kena 1000. Banyaklah. Tuan-tuan, 1000 banyaklah. Zikir 1000 banyak dah. Banyaklah. Dia kata berat tu. Bukan berat mulut, berat hati. Bila kata 1000 banyak, ketahuilah hatimu banyak penyakit. Hati hang ada banyak penyakit, menyebabkan berat. Nak kata 1000 zikir itu sikit. Padahal tuan-tuan buka kitab mak obat kini nak tirulah. Para tabi'in sepagi saja. Antara contohnya Abdullah Al-Mubarak dan juga Malik bin Dinar. Pagi saja, lepas subuh sampai ke duha, mereka punya tasbih mereka 10,000. Nah abang je lah, tiru tak ada juga tuan. Mereka kata mereka tak patah kalut makan roti canai. Kita kalut roti canai pagi-pagi. Kalut makan mereka tak. Mereka makan juga. Tapi makan bersama zikir, bekerja bersama zikir. Mereka begitu. Jadi pagi-pagi saja sebelum duha, mereka dah cukup dah 10,000 sebelum keluar buat kerja. 10,000. Lepas sembahyang tu dah 10,000 dulu. Tu mereka lah.
Tuan, maka saya ulang balik, siapa nak mudah urusan hidupnya, di pagi-pagi hari nak keluar kerja, nak bagi mudah urusan hidup, mudah urusan rezeki, sila perbanyakkan tasbih. Kerana tasbih itu mempermudahkan urusan. Seperti mana Nabi naik Isra Mi'raj, Allah mudahkan, kerana Allah kata subhanallazi asra bi'abdih, Maha suci Allah Ta'ala. Tasbih ni sebenarnya tuan mempermudahkan dan mempercepatkan segala urusan. Dia punya kaedah ya. Orang nak taubat, tasbih, cepat pengampunan Allah. Nak mengaji pandai, cepat faham, tasbih, cepat faham hak mengaji. Nak bagi hati ni rasa cepat mendapatkan keseronokan, kerinduan dengan solat, tasbih, nanti akan sampai keseronokan, cepat sampai seronok solat itu sampai. Kerana tasbih ini benda yang menyebabkan cepat mendapat sesuatu. Tasbih. Baik, tuan-tuan pengusaha. Kata balik, maka hati kerah ni ialah disebabkan melanggar janji dengan Allah. Kalau hati kerah nak buat guna, istighfar bagi banyak supaya lembut balik hati tu. Supaya lembut semula hati kita ini. Baik, kemudian apa lagi tuan? Akibat langgar janji dengan Allah, saya ulang balik, siapa langgar janji dengan Allah, pertamanya laknat, keduanya hati kerah, ketiganya apa dia tuan? Orang kena laknat ni, ketiga depa suka ubah hak Allah kata, yuharrifunal kalima amma wad'i. Depa suka ubah. Orang kata lagu lain, depa kata lagu lain. Ulama kata kena buat guni, dia kena buat lagu ni. Lawan. Ustaz kata lagu ni, depa kata lagu ni. Lawan. Itu tanda kerah hati. Lawan Al-Quran, lawan ulama, lawan nasihat orang-orang bagi, orang soleh bagi nasihat, tu tanda hati kerah. Objection dengan benda ni, nasihat orang bagi kita tak mau pakai ni, tanda hati kerah. Pasal apa hati kerah? Sebab engkau mungkin dilaknat oleh Allah. Jadi ulang balik, bala bagi orang yang kena yang melanggar janji Allah, pertama laknat, kedua hati kerah, ketiga hang suka ubah benda yang Allah habaq. Jom kita ngaji bagus. Ngaji apa? Tak ngaji tak apa. Ubah. Jom kita puasa sunat. Puasa sunat banyak apa? Fardu sudah. Sunat tak payah satu. Hang ubah. Allah suruh lagu lain, hang kata lagu lain. Allah suruh buat lain, hang buat lagu lain. Hang ubah. Yuharrifunal kalima amma min mawadi'ihi. Engkau ubah benda-benda kalam Allah tu. Ubah luak bertempatnya. Tak lain. Allah habaq lagu lain, hang buat lagu lain. Allah buat lagu lain, hang buat lagu lain. Hang ubah. Anak orang langgar janji, engkau akibat dia hati kerah, kena laknat, hati kerah. Bila kena laknat, hati kerah. Bila hati kerah, apa orang kata tak pakai. Abang apa tak pakai, dia kira dia juga. Orang abang ni Quran kata ni, Quran apa tak tembus masuk nasihat dalam hati sebab hati kerah. Auzubillah min dzalik. Baik, kemudian apa lagi? Apa dia punya ni? Yuharifunal kalima min mawadi'ih. Kemudian lagi apa lagi dia buat? Apa yang Allah buat depa lagi? Depa ubah benda ini. Dan yang keempat, mereka melupakan sebahagian apa ini peringatkan kepada mereka itu. Lupa benda yang Allah habaq. Allah suruh semayang, lupa. Allah suruh zakat, lupa. Allah suruh mengaji, lupa. Mengaji. Dia lupa ya. Yang ni lupa, yang ni lupa. Lagi apa lagi tuan-tuan? Yang kelima, akibat daripada langgar janji Allah Taala, yang kelima apa dia? Khainatin. Mereka ini suka berkhianat dengan agama, khianat dengan janji, khianat dengan orang Islam, khianat dengan Allah, khianat dengan Nabi, khianat dengan ulama. Maknanya lawan ulama-ulama, khianat. Malah yang dahsyatnya tuan, orang khianat ulama. Khianat. Ustaz duk ngajak elok, report. Kata lagu ni report. Betul?
mengajak Islam tapi didakwa sebagai orang yang pecah belah orang lah contohnya, didakwa sebagai orang yang menyesatkan orang contohnya, hantar laporan. Khianat. Apa dia khianat tuan-tuan? Khainatul a'yun. Pertama, khianat itu berpuja pada mata. Khianat ni mula tahu mana? Mata kamu tengok tak senang. Khianat ni tuan-tuan, dia main lepas dengki. Dengki dia tak buat apa, khianat dia buat. Kerana khianat dengan dengki ni dua benda yang sama. Cuma buat dengan tak buat. Dengki duduk dalam hati, dia tak buat apa, dengki dulu. Khianat ni dia buat dengan perbuatan. Dia tengok orang mengaji, kan, tengok orang mengaji ramai-ramai kan, duk lalu kok jalan dia, jalan rumah-rumah, jalan masuk rumah dia, dia sekat bertanyuk contohnya. Khianat. Orang nak mengaji tak boleh, sakit mata tengok orang mengaji, dia sakit hati dengan sakit hati tengok orang mengaji, ibu bertanyuk tengah jalan, siapa tak lalu. Contoh khianat. Mana beza hasad dengan khianat itu ialah bila kau buat dengan perbuatan itu khianat, tapi duduk belakang menerah hati itu hasad. Dua-dua ni Nabi kata apa? Hasad ini makan habis pahala hang, tak tinggi apa. Orang hasad ni buat sembahyang tak jadi apa, puasa pahala tak jadi apa, habis puasa pahala tu hilang kerana khianat dan hasad. Hasad pun dah habis pahala dah, tapi khianat pula tuan, habis pahala. Khianat. Apa dia khianat? Buat dengan perbuatan. Tak senang hati itu ditambah dengan perbuatan. Kalau tak senang hati itu tak buat dengan perbuatan, dipanggil hasad. Tapi kalau buat dengan perbuatan, ni tadilah, orang tengok orang lalu, orang nak sembah apa, orang pergi masjid mengaji, hati rasa depa ni keram dia, lalu depan rumahku apa tau, tapi tak buat apa lagi, itu hasad. Tapi bila mana dia kerat bertanyung, bila letak atas jalan, itu khianat. Khianat pada orang mengaji. Maka khianat itu lagi dahsyat daripada hasad. Kalau hasad pun dah habis pahala, khianat ini lagi teruk makan pahala habis. Silap-silap di akhir esok tak ada apa, tak ada pahala dia bawa. Malah tuan-tuan, Nabi habaq hadis, bila kau khianat, pahalamu pergi kepada orang yang kau khianati. Pahala sembahyang hang pergi kat kau tu, pahala puasa hang pergi kat kau tu, pahala zakat hang pergi kau tu, pahala baca Quran hang pergi kau tu, pahala tolong orang semua pergi kat orang yang kau khianat. Maka pahala engkau habis pergi kat dia, dosa dia habis mai hang. Maknanya engkau hidup dengan dosa, mati bawa dosa 100%, sebab dosa hang campur dengan dosa orang. Pahala hang bagi kat dia, dosa orang tu bagi kat hang. Hang hidup dengan 100% dosa hang dan dosa orang, sebab engkau khianat kepada orang. Satu ulama kata apa? Ulama kata, Hatim Asam kata apa? Bila kau khianat akan seseorang, matimu tidak akan mati Islam. Na'udzubillah min dzalik. Karena Nabi kata, Hatim Asam beritahu, dia kata, siapa zalim orang, khianat pada orang, dia akan mati kufur pada Allah. Kerana khianat saudara ini memutuskan silaturahim. Sebab tu jangan mula iri hati, sakit hati, jangan biada. Kalau ada tempih-tempih bang, supaya tak timbul khianat lepas itu. Sebab khianat lepas itu, maka segala pahalanya akan hilang. Pahala dia akan pergi kat orang tu, kat orang yang dia khianat, dan dosa orang yang dia khianati akan main ke dia semua. Hiduplah ia 100% dengan dosa, tak ada pahala langsung. Sepanjang dia hidup, pahala lebih ke orang. Sepanjang dia hidup, dosa orang main ke dia. Baik, dia maknanya orang khianat ini seperti menghimpunkan dosa sampai mati, pahala tak ada. Kerana khainatin, khianat ini. Maka tuan-tuan, kita faham ni, orang yang ada 5 benda ni, langit janji Allah Ta'ala dapat 5 benda kan? Dapat laknan, hati kerai, suka ubah perkataan, lepas tu khianat. 4-5 benda dah. Kemudian apa lagi kita kan, yang kita faham kan? Kemudian Allah kata bagi, kalau jumpa orang macam ni buat khianat kat hang,
fa'fu anhum, maafkan mereka itu. Sifat mulia Nabi SAW. Tuan-tuan, orang khianat kita boleh maaf ke? Saya tanya tuan, orang khianat kita boleh maaf ke? Orang buat nanyang kita boleh maaf tak? Engguk boleh buat tak lagi. Engguk boleh tuan, nak buat tak boleh. Kan? Maka Nabi apa? Takwa tertinggi itu ialah engkau bayar kejahatan orang dengan kebaikan. Engkau dapat pahala takwa tertinggi. Kalau bayar orang buat jahat dengan baik, engkau mendapat pahala takwa tertinggi yang akan membawa engkau ke alam satu lagi, yang golongan muhsin. Ini golongan muhsin yang Allah kata ni, bila hang boleh maafkan orang, hang boleh lepas depa buat nanyang, hang lepas gitu je, maafkan depa, engkau termasuk golongan yang Allah sebut akhir ayat ni, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kamu kerana engkau termasuk orang ihsan. Inilah ajaran Islam. Inilah ajaran Nabi SAW. Inilah ajaran yang membersihkan hati untuk kita mati pada jiwa yang bersih tanpa ada kekotoran langsung. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Maafkan kesalahan orang. Jangan khianat dengan siapa-siapa pun. Tunggulah redha Allah, matilah dalam kerajaan Allah Ta'ala. Hiduplah dengan menjadi orang yang Allah cinta. Orang Allah cinta ni ialah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Aqulu qul astaghfirullahal azim li wa lakum salil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa yafuzul mustaghfirin ya taibin.